Assalamualaikum. So video kali ni kita akan membincangkan tentang macam mana awak nak pindahkan butir-butir dalam buku catatan pertama iaitu jurnal am, jurnal khas dan buku tunai ke dalam Leja. Jadi dalam paparan awak ni kita akan lihat contoh soalan daripada trial baling. Okey, iaitu perniagaan Wangi Semerbak yang menjual beras di Pulau Baling, Kedah pada 1 September pada tahun 2020. Jadi video seterusnya kita akan lihat satu persatu macam mana nak pindahkan dari jurnal am ke Leja, and then daripada jurnal khas ke Leja, and then buku tunai ke Leja. Okey, saya akan terangkan macam mana nak pindahkan butiran dalam jurnal am ke dalam akaun-akaun di Leja. Okey, so kita akan lihat butiran pada 1 September di jurnal am. Okey, kalau kita lihat pada 1 September ini merupakan butiran apa? Catatan pembukaan. Sebab dia adalah urus niaga memulakan perniagaan. Jadi kita akan pindahkan butir-butir ini ke dalam akaun-akaun di Leja. Okey. So kalau awak lihat ada butir tunai, butir bank dan butir kenderaan pada sebelah debit di jurnal am pada 1 September, manakala ada butir modal di bahagian kredit jurnal am pada 1 September. Okey. So tugas awak adalah yang pertama awak kena pindahkan tunai dan bank ni 800 dan 49,200 ke dalam buku tunai. Okey. Tak pun kalau awak lihat pada buku tunai awak, nilai ini telah pun berada di bahagian debit buku tunai dengan butir modal. Okey, so seterusnya awak akan lihat pada butir ketiga iaitu kenderaan iaitu RM50,000. So, nilai kenderaan ni awak akan pindahkannya ke dalam Leja. So, kita akan wujudkan akaun kenderaan. Okey, akaun kenderaan sebanyak RM50,000. So, kita nak transfer ke bahagian mana? So, kalau awak lihat RM50,000 ni di bahagian debit jurnal am. So, kita akan transfer juga ke dalam akaun kenderaan di bahagian debit RM50,000 pada 1 September dengan butir modal. Sebab apa butir modal? Sebab dia merupakan situasi memulakan perniagaan. Okey. Kemudian awak akan refer kepada butir di bahagian kredit iaitu RM100,000 butir modal. Jadi awak akan wujudkan akaun modal. Okey, akaun modal pada bahagian kredit disebabkan dia adalah memulakan perniagaan. Okey, awak akan catatkan ke semua aset-aset yang ada di bahagian debit ke dalam akaun modal. Maknanya ada 3 butir. So, 3 butir, awak akan catatkan 3 butir ni dalam akaun modal di bahagian kredit. So, awak akan catatkan butir tunai 800, butir bank 49,200 dan butir kenderaan RM50,000. Okey, pada tarikh 1 hari bulan. Bila memulakan perniagaan, untuk akaun modal awak senaraikan ke semua aset yang dibawa masuk ke dalam perniagaan. Kalau ada 3 butir, 3 butir lah. Okey, seterusnya adalah pada tarikh 12 hari bulan. Okey, 12 hari bulan ada derma dan ada belian pada bahagian kredit. So, bermakna kita akan wujudkan akaun derma dan akaun belian. So, akaun derma tak pernah wujud lagi lah. Okey, so kita akan wujudkan akaun derma. Derma di bahagian debit jurnal am. So, kita akan wujudkan akaun derma. Okey, kita akan refer ke bahagian debit RM500 pada tarikh 12 dengan butir belian. Kemudian
awak pun akan rekodkan RM500 bahagian kredit ni di dalam akaun belian. Akaun belian pernah wujud dah. Mana akaun belian? Kita tengok. Reverse semula akaun belian. Okey. Akaun belian kita akan kreditkan dia sebanyak RM500 dengan butir derma. Okey, pada 12 hari bulan. Okey. Okey, untuk video kali ini saya akan tunjukkan demonstrasi macam mana nak pindahkan butir-butir dalam buku tunai ke dalam akaun di Leja. Okey, so kita akan pergi di bahagian debit buku tunai. Jadi bila awak tengok butir-butir bahagian debit buku tunai, bila awak pindahkan ke dalam akaun di Leja, awak akan pindahkannya secara bersilang. Kalau buku tunai itu bahagian debit, di Leja di bahagian kredit. So awak kena ingat secara bersilang. Okey, so kita akan pergi ke bahagian debit. Kita lihat apa butir-butir yang ada di bahagian kredit. Okey, kalau awak tengok di bahagian kredit ada 3 butir. Yang pertama adalah modal, yang kedua adalah jualan dan yang ketiga adalah pasar mini tawar. Jadi perkara pertama, untuk butir pertama awak perlu abaikan. Sebab apa awak abaikan? Sebab awak dah pindahkan butir ini semasa pindahan General Am ke dalam Leja. Jadi awak abaikan butir pada 1 September iaitu butir modal. So kita akan skip ke butir yang kedua iaitu jualan. Okey, so dalam buku tunai ada butir jualan. Jadi apabila awak pindahkan ke Leja, awak akan wujudkan akaun jualan. Okey, akaun jualan. Okey, akaun jualan sebanyak RM250 dalam kolom tunai. Jadi awak akan pindahkannya ke bahagian debit akaun jualan sebanyak RM250 pada tarikh 8 September. So butir kita nak tulis butir apa? Kalau awak tengok dalam buku tunai, jualan berada di kolom tunai. Jadi butir dia awak akan ambil butir tunai. Okey. Okey. Settle untuk butir jualan. So kita potong. Kita pergi ke butir nombor 3. Butir nombor 3 adalah pasar mini tawar. Jadi awak akan wujudkan akaun pasar mini tawar. Okey. Kita akan tuliskan pasar mini tawar. Okey, pasar mini tawar bernilai RM3,300 pada kolom bank. Jadi kita akan pindahkannya ke bahagian kredit akaun pasar mini tawar sebanyak RM3,300 pada 25 September. Okey, dengan butirnya adalah bank. Sebab kalau awak tengok dalam buku tunai, pasar mini tawar berada di kolom bank. Okey. Dan untuk seterusnya, buku tunai bahagian debit telah pun kita pindahkan ke dalam akaun-akaun di Leja. Jadi kita pun akan lihatlah butir-butir di bahagian kredit buku tunai. Bila buku tunai di bahagian kredit, kita akan pindahkannya ke dalam Leja secara bersilang. So kita akan rekodkannya di bahagian debit dalam akaun-akaun di Leja. So kita tengok one by one. Okey, so di bahagian kredit buku tunai yang pertama ada perabot. Okey. So bila ada butir perabot bermakna kita akan wujudkan akaun perabot. Okey, akaun perabot. So, akaun perabot bernilai RM4,900 pada kolom bank. So, kita akan silangkannya dan pindahkan ke Leja. So, RM4,900 di bahagian debit akaun perabot pada tarikh 10 hari bulan dengan butirnya adalah bank. Okey. Dan yang seterusnya, perabot settle. Kita pergi ke butir yang kedua, derma. So, kita akan wujudkan akaun. Kita akan wujudkan akaun apa? Derma. Okey, derma bernilai RM1,000 pada kolom bank. So, kita akan transfer ke bahagian debit akaun derma. RM1,000 pada tarikh 12 hari bulan dengan butirnya adalah bank.
Okey, so siap kita potong. Kita pergi yang ketiga. Yang ketiga adalah butir kilang beras sejati. Okey. So kita akan wujudkan akaun kilang beras sejati. Kilang beras sejati. Okey, kilang beras sejati kalau awak tengok dia ada dua nilai. Satu di kolom bank dan satu di kolom diskaun. Bermakna awak kena pindahkan kedua-dua nilai ini di bahagian debit kilang beras sejati. So kita ambil nilai 3,800 pada tarikh 20 hari bulan dengan butir bank. Sebab apa butir bank? Sebab kita ambil dari kolom bank di buku tunai. Kemudian jangan lupakan nilai RM200. Nilai RM200 kita akan tuliskan sebagai butir diskaun. Okey. Diskaun. Okey. So settle untuk 20 September kilang beras sejati. Kemudian kita pergi kepada butir yang keempat. Kadar bayaran. Okey, kadar bayaran bermaksud kita kena bukakan akaun kadar bayaran. Akaun kadar bayaran bernilai 350 pada kolom tunai. So kita akan silangkan ke akaun kadar bayaran bahagian debit. Okey, RM350 pada tarikh 27 hari bulan dengan nilai dengan butir tunai. Sebab awak dapat dari kolom tunai. Okey, settle kadar bayaran, potong and then gaji. Butir yang kelima, gaji. So bukakan akaun gaji. Okey, akaun gaji. Okey, dengan nilai RM2,500. Okey, silangkan dia pada bahagian debit. RM2,500 pada butir dengan butir bank pada tarikh 28 hari bulan. Okey, settle pindahan butir-butir dalam buku tunai ke dalam ledger. Okey, untuk butir baki HB ni tak perlulah. Ni tak perlu. Okey. So ni tak perlu. Okey, sebelum kita selesai pindahan buku tunai ke ledger, okey, awak akan tengok kolom diskaun dalam buku tunai. Kalau awak lihat, okey, kalau awak lihat kolom diskaun ni terdapat jumlah diskaun sebanyak RM200 yang telah dibolkan, dipekatkan ini. Ini adalah jumlah diskaun. Okey, jadi apabila awak lihat ada jumlah diskaun dalam buku tunai, so awak dikehendaki untuk mewujudkan akaun diskaun. Kalau diskaun ini berada di sebelah kredit, ini dinamakan sebagai diskaun diterima. Okey, so bila ada diskaun diterima dalam buku tunai, awak kena wujudkan akaun diskaun diterima. Okey, so kita wujudkan akaun diskaun diterima. Diskaun diterima. Okey, so diskaun diterima menunjukkan jumlahnya di bahagian kredit buku tunai. Jadi awak akan copy paste nilai RM200 ini di bahagian kredit akaun diskaun diterima juga. Okey. So awak akan pindahkan RM200 pada bahagian kredit diskaun diterima pada tarikh akhir dia. Tarikh akhir September adalah 30 dengan butir akaun belum bayar. Kenapa akaun belum bayar? Sebab diskaun diterima ni awak terima daripada para pembekal-pembekal awak. So pembekal-pembekal perniagaan kita akan namakannya sebagai akaun belum bayar. Okey, jadi awak tengok dah selesai pindahan buku-buku tunai ke dalam ledger. Pindahan butir buku-buku tunai ke dalam ledger. Okey, untuk video kali ini pula saya nak tunjukkan demo kepada awak macam mana nak pindahkan butir-butir dalam jurnal khas ke dalam akaun-akaun di ledger. Okey, so kita akan bermula dengan jurnal belian. Okay, jurnal belian. So bila awak tengok ada jurnal belian bermaksud
awak beli dengan pembekal, awak beli barang niaga dengan pembekal secara hutang. Okey, secara hutang ataupun secara kredit. Okey. Jadi, bila ada jena belian, awak akan lihatlah berapa butir pembekal awak dalam jena belian. Kalau awak tengok kat sini, awak ada dua butir, iaitu yang pertama kilang beras sejati, yang kedua pemborong salih. Bermakna awak ada dua pembekal yang sedang awak berhutang. Okey, jadi apabila ada dua pembekal ini, okey, kita akan kategorikan dia sebagai kategori akaun belum bayar. Okey. So, akaun belum bayar merujuk kepada liability. Okey, liability, okey, sifat pertambahan dia berada di sebelah kredit dalam akaun di eja. Okey, awak kena ingat bila awak tengok ada kategori liability, so dia akan merujuk kepada sifat kredit. Sifat pertambahannya berada di sebelah kredit. Okey, so kita akan wujudkan dua akaun pembekal ini dalam ledger kita. So kalau awak lihat pada butir yang pertama, iaitu kilang beras sejati, sebenarnya kita telah wujudkan kilang beras sejati pada video sebelum ini. So kita akan reverse semula. Kita tengok mana ledger kilang beras sejati yang telah kita wujudkan pada video sebelum ini. Okay, so ini adalah akaun kilang beras sejati. Okay, so bila awak dah ada akaun kilang beras sejati dan awak nak pindahkan daripada jena belian ke dalam ledger, so awak akan pindahkannya ke bahagian kredit. Sebab apa kredit? Sebab kilang beras sejati adalah liability perniagaan kita. So dia akan bersifat tambah dia pada sebelah kredit. Okay, so kalau awak lihat dalam jena belian, awak berhutang dengan kilang beras sejati RM5,900. So, awak akan kreditkan RM5,900 di akaun kilang beras sejati dengan butir belian. Kenapa butir belian? Sebab awak dapat RM5,900 ini dari jena belian. Okay, so pada tarikh 5 September. Okay. So, seterusnya kita akan lihat butir kedua, iaitu pemborong soleh. Pemborong soleh ni kita tak pernah lagi wujudkan akaun dia. So, kita akan wujudkan akaun pemborong soleh. Okay. Okay, so kita wujudkan akaun pemborong soleh. Okay. So, akaun pemborong soleh bernilai 4820 dalam jurnal belian. Jadi perniagaan awak berhutang 4820 dengan pemborong soleh. So apabila kita pindah ke ledger, kita akan kreditkan 4820 ke dalam akaun pemborong soleh dengan butir belian. Sebab awak dapat dari jurnal belian pada tarikh 25 hari bulan. Okey. Okey, selesai tentang butir-butir akaun belum bayar. So, kalau awak lihat, okey. Kalau awak lihat pada jena belian, okey, jumlah belian secara hutang adalah sebanyak 10,720. Bermakna perniagaan awak telah berhutang dengan pembekal-pembekal sedia ada sebanyak 10,720. Jadi 10,720 ni awak perlu pindahkannya ke dalam akaun di ledger. So kita nak pindahkan ke akaun mana? Awak kena rujuk butir dia. Okay, butir dia adalah akaun belian. So bermakna awak akan wujudkan atau rujuk akaun belian sedia ada di dalam ledger awak. Okay. Kalau kita lihat video sebelum ni, kita
tak wujudkan lagi akaun belian. So kita akan wujudkan akaun belian kita. Okey, akaun belian. Okey, so akaun belian ni kita nak letak di bahagian debit atau kredit. So disebabkan belian ni adalah kategori belanja, so dia bersifat bertambah dia di sebelah debit. So awak akan transfer 10,720 di bahagian kredit akaun belian. Okay, 10,720 dengan butir akaun belum bayar. Kenapa akaun belum bayar? Sebab kita rumuskan dua pembekal kita iaitu kilang beras sejati dan pemburung salih sebagai akaun belum bayar perniagaan kita. Kita akan letakkan tarikh pada hujung bulan iaitu 30 September. Okey? Okey, untuk seterusnya kita akan merujuk kepada jurnal jualan. Okey, jurnal jualan bermaksud jurnal jualan ni merupakan jualan apa? Jualan barang niaga secara hutang kepada pelanggan ataupun kita panggil akaun belum terima. Jadi awak lihat dalam jurnal jualan ni ada beberapa nama. So nama itu adalah nama pelanggan-pelanggan yang sedang berhutang dengan awak. So kita akan kategorikan dia sebagai akaun belum terima. Kalau awak tengok ada pelanggan bernama Jelapang Enterprise dan Pasar Mini Tawar. So dua-dua nama ni merupakan akaun belum terima awak. So akaun belum terima merupakan aset perniagaan dan dia akan bersifat bertambah dia pada sebelah debit. Okey. Jadi kalau awak lihat ada dua nama, so kita perlu wujudkan dua akaun ataupun kita rujuk kepada akaun yang sedia ada. Kalau saya lihat kedua-dua nama ni kita tidak pernah wujudkan lagi akaun mereka lah, akaun perniagaan mereka. So kita akan wujudkan kedua-dua akaun ini. So kita pergi ke Jelapang Enterprise. Jelapang Enterprise. Okay. Jelapang Enterprise berhutang dengan kita sebanyak RM2,500. So kita akan wujudkan akaun Jelapang Enterprise. Jelapang Enterprise. Okay, so Jelapang Enterprise kita akan pergi ke bahagian debit RM2,500 sebab Jelapang Enterprise adalah aset kita. So dia merujuk kepada bahagian debit sifat pertambahannya. So kita akan tuliskan butir jualan pada 9 September. Okay. Kemudian kita akan wujudkan Pasar Mini Tawar. Kalau kita cek balik, rasa Pasar Mini Tawar kita telah wujudkan pada video sebelum ini. So kita lihat ada tak akaun pasar. Pasar Mini Tawar telah pun wujud pada video sebelum ini. So kita masukkan sajalah nilai 3,300 ni ke dalam akaun Pasar Mini Tawar yang telah sedia ada. Okey, 3,300 kita akan letakkannya di bahagian debit Pasar Mini Tawar pada tarikh 18 hari bulan dengan butir jualan. Okey. Okey, dan kalau awak lihat jurnal jualan, dia memaparkan jumlah 5,800. Ini bermakna para pelanggan kita berhutang dengan kita, perniagaan kita sebanyak RM5,800. Okay, jadi RM5,800 ni awak akan
masukkannya ke dalam akaun jualan. Okey, rasanya kita pernah wujudkan akaun jualan pada video sebelum ini. So, kita tengok, okey, ada akaun jualan kita. So, 5,800 kita akan masukkan ke dalam akaun jualan sebelah kredit. Kenapa sebelah kredit? Sebab jualan adalah hasil. So, sifat hasil, sifat bertambah hasil adalah pada sebelah kredit. Okey, so kita akan letakkan 5,800 pada bahagian kredit akaun jualan. 5,800 pada akaun jualan. Tarikh 30 hari bulan dan butirnya adalah akaun belum terima. Okey. Okey, seterusnya kita rujuk kepada jurnal pulangan belian. Okay, bermaksud apabila ada jurnal pulangan belian, perniagaan kita memulangkan barang niaga kepada pembekal. So, ini akan mengurangkan hutang kita, hutang perniagaan kita dengan para pembekal. Okay, so perniagaan kita pulangkan kepada siapa barang niaga itu? So, kita akan lihat bahawa ada pulangan barang niaga kepada kilang beras sejati. Okay. Jadi, kilang beras sejati merupakan liability kita. So, apabila kita ada pulangan belian, okay, dia mengurangkan hutang. So, itu menunjukkan sifat pengurangan. Okay. Kilang beras sejati adalah liability kita kan? Okay, sebab dia adalah pembekal. So, jurnal pulangan belian merujuk kepada pengurangan hutang. Pengurangan hutang akan direkod di bahagian kredit akaun pulangan, di bahagian debit kilang beras sejati. Sebab apa? Liability, sifat tambah dia kredit. So, apabila ada pengurangan, ada penolakan, kita akan rekodkannya di bahagian debit. Okay, so kita lihat akaun kilang beras sejati. Kita kan dah pernah wujudkan sebelum ni. Okay, kilang beras sejati. So, kita ambil nilai RM300 ni. Nilai barang niaga yang telah dipulangkan. So, kita akan debitkan dalam akaun kilang beras sejati. RM300 pada tarikh 19 hari bulan dengan butir pulangan belian. Okay. And then kalau awak lihat jumlah pulangan belian dia. Okay, jumlah pulangan belian dia adalah sebanyak RM300. So, kita akan masukkan ke dalam akaun pulangan belian. So, akaun pulangan belian tak pernah ada lagi akaun dia. So, kita akan wujudkan. Okay, so kita akan wujudkan akaun pulangan belian. Okay. Pulangan belian ni adalah merupakan catatan kontra kepada belian. Jadi, pulangan belian adalah di bahagian kredit. So, kita akan letakkan RM300 pada bahagian kredit akaun pulangan belian pada tarikh 30 hari bulan dengan butir akaun belum bayar. Okay.